salam sejahtera, salam PKP, salam stay at home, salam stay alive. Okey, terlebih dahulu saya Cikgu Nur Fadlina binti Khairuddin, guru Bahasa Melayu kelas 6K. Wow. Okey, hari ini 13 April 2020 hari Isnin ya. Okey, seperti yang kita Cikgu Nizam cakapkan, kita akan belajar cara menjawab soalan kefahaman. Okey. Alhamdulillah hari ini cikgu bekerja dari rumah. Bukan hari ini je, sebenarnya dah banyak hari dah kan. So hari ini cikgu berperanan sebagai guru yang bekerja dari rumah, dan sepatutnya kamu memainkan peranan kamu menjadi seorang murid yang belajar dari rumah. Okay, hari ini kita akan belajar cara menjawab soalan kefahaman kertas 1 bahagian B. Ya, okey, sebelum kita pada pembelajaran kita pada hari ini, okey, suka sekali cikgu nak beri penekanan tentang apa yang perlu kamu lakukan sebelum kamu menjawab soalan kefahaman ini. Okey, pertama, bila kamu dapat kertas soalan, latihan kamu kena baca teks. Bila kamu baca, kamu faham kandungan teks yang kamu baca, maklumat yang kamu dapat. Ya. Okey, kemudian kamu mencari clue. Clue tu macam simbol, siapa, tempat, perasaan yang terdapat dalam teks. Maksudnya isi-isi penting lah yang terdapat dalam teks yang kamu baca. Okey, bila kamu dah baca teks, mulalah kamu baca pula, kamu boleh baca soalan. Baca soalan, baca dan faham semua soalan. Apa yang soalan nak, itu yang penting. Okey. Kemudian bulatkan kata tanya. Selalunya kata tanya ni berada di awal perkataan ayat, okey, ataupun di belakang. Okey, bulatkan kata tanya, cari dan bulatkan kata tanya di dalam soalan. Siapa, apa, mengapa, bagaimana, di mana. Macam itulah. Lepas tu kamu cari pula ataupun gariskan kata kunci. Apa yang soalan tu nak. Okey. Lepas bila dah cari semua tu, barulah kamu jawab soalan tu dengan menggunakan ayat yang lengkap, iaitu dimulakan dengan satu huruf besar dan diakhiri dengan satu titik di akhir ayat tu. Jawab dengan lengkap. Ini juga cara kamu menjawab dengan lengkap ni juga memberikan antara faktor untuk kamu dapat markah ya. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita tengokkan okey, soalan kita, tajuk kita hari ini macam sesuai dengan PKP kita. PKP kita pada hari ini unit 15, salah stres, tema kesihatan mental dan emosi. Harap kamu semua sihat hari inilah. Okey, petikan ini sama seperti petikan yang kamu dapat, okey, yang ada dalam kertas dalam buku aktiviti kamu. Okey, mari kita belajar baca sama-sama. Okey, kamu kena baca, faham isi yang terdapat dalam teks. Okey, stres bermaksud tekanan perasaan yang menyebabkan seseorang itu berada dalam keadaan tidak selesa dan tenteram. Stres yang berterusan akan menyebabkan seseorang itu mengalami sakit kepala. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu mengalami stres. Antara punca yang menyebabkan stres ialah kegagalan menyelesaikan sesuatu masalah. Seseorang yang menghadapi masalah akan berasa tertekan. Ini kerana masalah yang dialami tidak dapat diselesaikan dan mengganggu fikiran sehingga menyebabkan stres. Stres juga boleh berlaku apabila seseorang itu suka memendam perasaan dengan tidak mahu menceritakan masalahnya kepada orang lain. Hal ini menyebabkan kemurungan sehingga menyebabkan stres. Bebanan kerja atau tugas yang banyak juga akan menyebabkan seseorang itu mengalami stres. Kerja yang banyak itu tidak dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Ini akan menyebabkan stres kerana memikirkan bagaimana kerja yang banyak itu dapat diselesaikan. Masalah stres mendatangkan banyak kesan tidak baik kepada mental dan fizikal. Stres yang sedang berlaku akan menyebabkan seseorang itu akan berasa pening dan sakit kepala. Seseorang yang stres juga akan mengalami sakit dada. Jika hal ini berterusan, seseorang yang stres itu mudah mendapat penyakit jantung dan darah tinggi. Okey, kamu dapat tengok kat sini. Okey, teks yang diberi ni tidaklah terlalu panjang atau pendek, tidaklah terlalu susah dan mudah. Okey, sebelum tu cikgu tutup dululah mana yang perlu tutup supaya kamu lebih fokus.
Okay, nampak teks ni ada perenggan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 perenggan. Okay, bila kamu tengok, kita akan pergi kepada soalan. Okay, jawab soalan-soalan yang berikut. Okay, pertama, kedua, ketiga. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan stres? Mengapakah orang yang mempunyai masalah akan berasa stres? 3, padankan pernyataan di bawah berdasarkan petikan. Okey, soalan pertama tu selalunya 1 markah. Okey, soalan pertama ni lebih berfokus kepada soalan literal di mana jawapan secara jelas dalam teks yang dibaca. Faham ya? Okey, nombor 2, mengapakah? Okey, tak apalah, kita tengoklah satu persatu soalan ni, kita kupas satu persatu apa yang perlu kamu kena pasti. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, yang pertama, apakah yang dimasukkan dengan stres? Okey, bulatkan kata tanya. Apakah itu adalah sebahagian daripada salah satu kata tanya. Okey, dimasukkan dengan stres itu adalah apa? Kita kena pasti dia sebagai kata kunci. Kata kunci yang kamu kena cari dalam petikan. Kalau kita tengok petikan, kita baca petikan pertama, selalunya soalan pertama dia berada pada perenggan pertama. Okey, kita tengok tadi, kita dah bulat tadi kata kunci. Okey, stres bermaksud. Nampakkan dekat situ, stres bermaksud tekanan perasaan yang menyebabkan seseorang itu berada dalam keadaan tidak selesa dan tenteram. Jadi soalan literal jadi itu saja. Kamu hanya perlu salin semula dan letakkan di bahagian yang disediakan. Okey, jadi tulislah mula dengan huruf besar, diakhiri dengan 1 titik. Stres bermaksud tekanan perasaan menyebabkan seseorang itu berada dalam keadaan tidak selesa dan tenteram. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan kedua. Mengapakah orang mempunyai masalah akan berasa tertekan? Okey, kita bulatkan. Mengapakah itu adalah kata tanya. Sebab kamu mengapa tu sebab berasa tertekan. Okey, berasa tertekan, kamu carilah kata kunci yang terdapat dalam petikan ataupun teks kamu baca. Okay, bila kamu cari kat sini, tadi kamu dah kena pasti bahawa jawapan yang soalan pertama berada di perenggan pertama. Jadi perenggan pertama tu dah macam dah tak ada kan. Tak ada jawapan dia. Kamu cari banyak faktor, tengok perenggan kedua. Banyak faktor menyebabkan seseorang itu mengalami stres. Antara punca menyebabkan stres ialah kegagalan menyelesaikan sesuatu masalah. Seseorang yang menghadapi masalah akan berasa tertekan. Macam ingat semula soalan tadi, dia kata kunci dia adalah apa? Tertekan kan? Okey, nampak kat sini kan? Kita tengok kat sini adalah perenggan kedua. Jadi kita tengok kan perenggan kedua ni, bila kamu dah kena pasti, kamu dapat faham, tariklah tertekan tadi kan. Jadi adakah jawapan dia berada di selepas tertekan ataupun sebelum perkataan tertekan? Itu kamu kena pasti. Okey, jadi kita baca semula faktor menyebabkan tekanan, antara punca menyebabkan itu antara kata itu adalah salah satu stres. Okey, jadi mungkin cikgu cadangkan yang paling tepat adalah berada sebelum perkataan tertekan. Okey, kegagalan menyelesaikan sesuatu masalah. Kamu dah dapat dia punya jawapan. Betul tak? Bagaimana kita nak tulis semula, kita tengok pada soalan. Mengapakah orang mempunyai masalah akan berasa tertekan? Jadi kamu boleh tulis orang yang mempunyai masalah akan berasa tertekan. Okey, kamu hanya tulis semula tanpa kata tanya, mulakan dengan huruf besar. Okey, orang yang mempunyai masalah akan berasa tertekan kerana kegagalan menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi. Okey, seterusnya untuk soalan nombor 3. Padankan pernyataan di bawah berdasarkan petikan. Kita dah nampak kat sini kan. Okey, dia dah beri maksudnya apa yang ditulis mesti ada dalam petikan. Kita tengok pernyataan yang pertama. Masalah yang dihadapi akan mengganggu fikiran seseorang. Okey, yang mana kamulah yang kena pasti mengganggu fikiran seseorang. Kita tengok pada teks tadi. Kita tengok perenggan pertama. Tadi perenggan pertama kita dah cari jawapan dia. Perenggan kedua, adakah dia berada perenggan 3? Kita tak pasti, kita tengoklah ada tak mengganggu. Kat situ kita nampak mengganggu fikiran. Adakah stres ni mengganggu fikiran?
Ya, jadi kamu pastikan gunakan pembaris. Itulah gunanya pembaris untuk membuat garisan lurus. Okey? Okey, jawapannya betul. Kedua, bebanan kerja bukan antara punca stres. Okey, jadi bebanan kerja. Carilah perkataan bebanan kerja dalam petikan itu. Okey, kita tengok petikan dia. Ada tak? Cari bebanan. Kata kunci dia, bebanan kerja. Ada tak? Bebanan kerja atau tugas yang banyak juga akan menyebabkan seseorang itu. Tapi dekat sini dia kata bukan. Bukan. Jadi betul salah? Gunalah pembaris. Kalau salah, katakan salah. Kalau kamu kata betul, kan dah rugi kan? Okey, stres boleh memberi kesan tidak baik terhadap mental dan kesihatan. Memang kalau kita tak baca pun, kita dah tahu sebenarnya. Tapi kita tengok balik. Kena pasti. Sebab yang benda macam ni nampak mudah tapi selalu kita buat salah. Okey, ada tak? Okey, kesan tidak baik kepada mental dan fizikal. Mental otak kita, fizikal badan kita. So, betul ke tidak? Gunakanlah, itulah gunanya pembaris. Gunakan pembaris untuk garis. Garis kepada soalan jawapan dia. Okay, penyakit jantung juga menyebabkan oleh stres. Kalau cikgu ingatkan tadi, ada 2 penyakit yang dinyatakan situ. Boleh ke? Betul ke penyakit jantung? Semak semula. Rujuk. Kalau yang ingat tu tak apalah. Yang tak pasti tu cari balik. Berada di mana penyakit tadi. Nampak tu? Stres mudah mendapat penyakit jantung dan darah tinggi. Jadi betul ke tidak? So jadi jawapannya betul. Itulah kegunaan pembaris dan jawapan itu. Okey, nampak kat sini ya. Okey, cara kamu menjawab soalan, cara kertas kamu bersih ke tak bersih juga antaralah yang membuatkan pemeriksa tu rasa seronok, kamu rasa tanggungjawab. Maka itu saja untuk unit 5 hari ini, 15 Jadi cikgu berharap kita jumpa di PDPC yang lain seterusnya. Okey, terima kasih.